Inilah masa-masa yang kita tunggu bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awan. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan majlis agihan Sinar Ramadan bagi Dorendan pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad Nabiyir Rahmat wa ala alihi wa ashabihi afdalus salawati wa azkat taslimat. Allahumma ja'alna syakirin wa ja'alna sabirin wa ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, yang minta tolonglah kamu dengan sabar dan sembahyang. Sesungguhnya dua perkara ini yang sangat besar dan berat menunaikannya, kecuali kepada mereka yang yakin bahawa mereka bertemu dengan Tuhan mereka. Yang dihormati pengurusi majlis, yang berbahagia Cikgu Harun, Cikgu Hasan, orang kenal cikgu, cikgu dah panggil cikgu juga. Petugas-petugas parlimen dan DUN, muslimin muslimat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita sempat dengan bulan Ramadan, bulan yang Tuhan wajibkan kepada kita berpuasa untuk mengajak kita bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan jadikan manusia ini ada yang senang dan ada yang susah. Yang senang disuruh bersyukur, dan yang susah disuruh bersabar. Dua-dua perkara ini diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Dua perkara ini ada pada orang Islam, tak ada pada orang kafir. Orang kafir kalau dia senang, dia leka. Kalau dia susah, dia sabar. Kalau kita orang Islam, senang kita leka juga, susah kita tak sabar, ikut perangai orang kafir, punah kita. Jadi Tuhan ajar kita berpuasa di bulan Ramadan supaya kita rasa lapar, lawan hawa nafsu, tahan diri, letih kerana ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita berbuka. Waktu berbuka, kita sedar betapa nikmatnya rezeki Allah Ta'ala.
mendidik kita jadi orang yang syukur dan orang yang sabar. Ulama menafsirkan sabar itu dengan puasa. Puasa mendidik jadi orang yang sabar. Semuanya berat. Jangan pandang murah, jangan pandang mudah. Syukur pun berat, sabar pun berat. Bukan syukur lebih berat pada sabar lagi. Kerana orang bila senang dia leka. Bila sabar ingat Tuhan sikit, banyak pun. Bila senang banyak leka, payah ni ingat Tuhan. Pada satu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tawaf di Kaabah. Tiba-tiba dia dengar seorang Badui, orang darat, orang jauh daripada Madinah, jauh daripada bandar, berdoa dekat Kaabah. Doa dekat Kaabah ni berkenankan Tuhan. Dia berdoa, Allahumma ja'alni minal khalil, Allahumma ja'alni minal khalil, Allahumma ja'alni minal khalil. Saya nak tanya dia, mengapa mu doa lebih pelik pada orang? Orang doa minta banyak belaka, mu doa minta sikit, minta sikit. Lalu dia kata, tidakkah Amirul Mukminin, di mana nama hormat saya, nama Amirul Mukminin, pemimpin orang yang beriman, membaca firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadi asyakur. Tuhan berfirman, Tuhan berkata dalam Quran, dan sedikit sahaja di kalangan hamba-hambaku orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur ni sikit tak banyak. Bila dia senang kerana harta banyak, pakak besar dan sebagainya, kebiasaannya dia leka. Sikit saja orang yang tak leka. Allah Ta'ala tunjuk contoh Nabi Sulaiman alaihi salam, Rasul yang dilantik menjadi raja, memerintah dunia, memerintah manusia, memerintah jin, memerintah binatang, burung-burung yang terbang di udara dengan mukjizat dia. Mengarahkan angin nak pergi ke mana, masa itu tak ada kapal terbang. Kehebatan Nabi Sulaiman. Walaupun demikian Nabi Sulaiman tak tinggal sembahyang, tak tinggal ibadat, menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Ta'ala, tak lalai. Kalau ada orang senang, Tuhan tanya, mana senang mu dengan Nabi Sulaiman? Nak jawab macam mana? Tak ada nak jawab. Begitulah orang yang sabar. Nabi Ayub, anak-anak mati lepas seorang-seorang, ditimpa sakit, harta habis, musnah dalam keadaan yang sangat susah. Nabi Ayub bersabar sehingga beberapa tahun. Bini dia tanya, pasal apa dah doa ke Tuhan? Dia halak bini dia, marah. Muni dak erti. Tuhan beri aku sihat berapa tahun? Umur dia lebih kurang 70 tahun, 80 tahun masa tu. Sakit pun 3 tahun, sihat pun 10 tahun. Takkan aku tak boleh sabar? Dia marah ke bini dia. Supaya bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Ujian harta, ujian sakit dan sebagainya. Nabi kata, orang Islam yang beriman ni, kalau dia senang dia syukur, dia susah dia sabar. Dua-dua dapat pahala. Dua perkara ni tak ada malaikat pada orang yang beriman. Dengan syarat Tuhan tafsirkan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang percaya bahawa dia akan bertemu dengan Tuhan, dan dia percaya dia akan balik, akan mati berjumpa dengan Tuhan. Dia sedar ke diri.
Kerana tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang kekal selama-lamanya. Nabi Nuh 1000 tahun lebih umur. Dia berdakwah 950 tahun. Belum pada itu 40 tahun, 50 tahun sebelum jadi rasul. 1000 tahun. Lepas berlaku topan yang besar, ada ulama kata 700 tahun pula. Panjang umur dia. Dia duduk dalam kubur dan mana dah. Nabi Nuh mati tahun berapa? Berapa ribu tahun, 20,000 tahun. Duduk dalam kubur lama lagi. Atas dunia sekejap saja. Jadi dunia ni tempat Allah Ta'ala uji. Coba kita. Firman Allah Ta'ala, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Adakah kamu kira bahawa kami jadikan kamu begitu saja? Kamu tak aku panggil balik bertemu dengan aku? Kamu ingat aku jadi begitu saja, suka-suka aja. Makan tidur, tak sedar, sudah dekoh mati. Suka-suka sudah dekoh mati. Makan tidur. Tak sedar kita yang akan bertemu dengan Tuhan. Tiap-tiap orang kita dikelilingi oleh malaikat yang menulis amal kita. Amal kita ni sama ada kita cari harta, kita belanja harta, kita buat apa daripada harta, buat apa kerja kita cari harta, tipu orang ke, curi ke, merampok ke, ikut cara yang baik ke, cara yang halal ke, cara yang haram. Bagaimana membelanjakan harta? Belanja cara mana? Belanja cara leka nak suka-suka ke belanja betul beri nafkah pada anak isteri, hak lebih tolong orang pula ke macam mana? Malaikat tulis belaka. Apa yang kita bercakap, malaikat tulis. Jangan ingat malaikat ni tunggu cokoh kat tekas semayang je. Lepas tu dia tinggal komandan kita. Tak, dia tulis semua. Semua perbuatan kita dicati oleh malaikat. Dicati oleh anggota tubuh badan kita. Al-yawma naqsimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat kami kuncikan mulut-mulut mereka. Tangan mereka bercakap, kaki mereka bercakap, kulit mereka bercakap. Di mana kulit kita ni merakam apa perbuatan kita, kaki kita merakam apa perbuatan kita. Hari ini anda tengok manusia boleh reka kaset, CD macam-macam bercakap. Di hari kiamat kulit-kulit akan bercakap. Apa benda kita buat? Dengan sebab kita jangan ingat kita ni suka-suka je, makan minum, ikut nak buat apa, nak ikut siapa dia, ikut hukum Tuhan ke, tak ikut hukum Tuhan ke, sudah mati. Dan sebab itu kita diajar berpuasa supaya sedar dan insaf balik pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala turunkan Quran di bulan Ramadan. Juga saya baca ayat tadi, hudal linnas. Quran ni petunjuk kepada manusia, petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan, keterangan daripada petunjuk, membezakan antara perkara betul perkara salah. Itu Quran. Quran ni bukan untuk dibaca saja. Tak dinafikan baca Quran dapat pahala, kena baca dengan tajwid, kena hafal Quran. Kena ingat itu lebih besar lagi, ada orang hafal Quran. Banyak orang hafal Quran hari ni, kita tak sedar. Quran ni hudal linnas, petunjuk pada manusia. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini tidak syak lagi menjadi petunjuk pada mereka yang bertakwa, yang takut pada Allah Ta'ala. Kita berpuasa diajar takut pada Allah Ta'ala, ikut perintah Allah Ta'ala, supaya jadikan Quran sebagai petunjuk kepada semua cara hidup kita. Quran 30 juzuk, ribu-ribu ayat Quran ni. Tuhan ajar semua manusia nak buat apa. Tuhan beritahu langit, bumi, makhluk yang dapat tengok dengan mata, makhluk yang gaib, halal haram, bagaimana nak berniaga, nak cocok tanam, nak meretah negeri, nak hukum orang salah,
Semua ada dalam Quran. Quran adalah petunjuk. Quran ini adalah penyembuh kepada penyakit-penyakit masyarakat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turun daripada Quran itu apa yang memberi sembuh pada penyakit dan rahmat kepada orang yang beriman. Kita duk kena guna Quran ni japi ayat tawar je. Kita tak sedar antara Quran ni menyembuhkan penyakit masyarakat, penyakit dadah, penyakit curi, penyakit minum arak, penyakit merapok, penyakit menyamuk, penyakit buat jenayah, penyakit macam-macam, kekerasan rumah tangga, semua ada dalam Quran. Kita dah amal habis. Kalau orang Islam amal habis Quran ni, senang orang Islam. Tuhan bagi rezeki, mudah orang syukur, tunai kewajipan, orang senang, orang setelah dibantu. Kalau ikut Quran, senang. Masalahnya kita tak ikut Quran, baca saja, hafal saja, mengaji sedap saja, dalam TV mengaji sedap, tapi petunjuk Quran kita tak amal, kita tak ikut. Bagaimana nak sembuh penyakit? Quran ni penyembuh yang paling hebat. Nabi kita Muhammad SAW lepas duduk di Mekah, orang Mekah tak izin Nabi nak meretah negara. Dia sanggup latih Nabi jadi raja di Mekah, Muhammad mau jadi raja di Mekah. Kami sanggup beri harta kepadamu, harta kekayaan, tetapi tak boleh ikut Quran lah. Tak boleh ikut Quran. Arak dah apa, judi dah apa, zina dah apa, semua dah apa. Nabi tolak, tak boleh. Tuhan suruh ikut Quran. Lalu Nabi berhijrah. Dia nak bunuh Nabi. Sebab puak-puak yang jahat ni takut. Kalau mereka Islam ni dia takut. Nak rasuah tak boleh, nak nipu tak boleh. Dia takut nak bunuh Nabi. Akhirnya orang Madinah terima Nabi. Nabi berhijrah pergi ke Madinah, ajak orang Madinah bersatu dengan orang Mekah yang masuk Islam. Madinah masuk Islam. Ajak orang bukan Islam, tengok dulu bagaimana pemerintahan Islam ni, tengok dulu. Ada yang terima, lalu dia pergi merintah dengan Islam. Merintah dengan Islam. Orang curi, kerak tangan. Kalau cukup ni soal dia. Orang merapok, kerak tangan, kerak kaki. Cukup ni soal dia. Kalau dia bunuh dia. Kalau merapok tak tu, kena buang daerah. Ni Quran sebut. Macam-macam. Bukan J je. Tak ada. Ini Quran tunjuk begitu. Aman Madinah. Sehingga Madinah tak payah polis. Tak payah polis jaga. Aman. Menyebabkan aman. Berlaku begitu. Orang pergi Mekah tengok sendiri bagaimana kedai-kedai di Mekah. Masa semayang tutup dengan kain je. Tak payah kunci. Tak payah dengan kunci. Masa dulu, masa kehebatan undang-undang Islam di Mekah, orang-orang tua pergi ke Mekah dulu. Tutup dengan kain, orang takut nak curi, kena kat tangan. Ni pasal apa berlaku ni? Kerana kita tak ikut hukum Tuhan, tak ikut hukum Allah Ta'ala. Tak ikut penyembuh, obat yang Tuhan tunjuk. Bagaimana nak mengatasi masalah kejahatan, jenayah, kekejaman, bagaimana nak hadapi masalah ini. Kita tak, Quran ni adalah penyembuh pada semua. Supaya kita pergi hospital atau pergi ke klinik, kat doktor pakar. Doktor pakar beri obat yang paling baik sekali. Dia tulis di kertas. Obat ni kena makan 3 kali sehari. Kita ambil kertas tepek dinding. Tepek dinding baca je. Obat tak makan. Makan 3 kali sehari, makan 3 sehari, 2 ratik. Obat tak makan. Baik tak penyakit? Tak baik. Ini masalah yang dihadapi oleh orang Islam pada hari ini. Yang kita kena sedar. Jadi sangat berat masalah kita ni. Kita kena sedar. Kita nak buat tak apalah. Tapi ada semangat dalam diri kita. Nak ikut Quran. Biar Quran ni berdaulat. Quran ni dilaksanakan. Quran memerintah. Quran boleh buat. Kita bersetuju. Ni tak ada rasa apa nak jadi pun. Makan tidur, tunggu mati je. Tunggu mampu je. Jaga. Tuhan tanya. Dalam kubur tanya dah. Mereka tanya, Mar Rabbuk. Mar Rabbuk. Bukan Mar Rabbuk. Mar Rabbuk. Dengan man.
Ada orang baca ma rabbuka, ma ni kat barang kayu. Kalau manusia man, dalam bahasa Arab man. Mar-rabbuk, siapa Tuhan yang mentarbih, yang mengurus kehidupanmu, itu makna Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Allah ni Tuhan yang layak dia sembah. Nama Tuhan Allah. Rabbil Alamin, Tuhan yang mentarbih, yang mengurus semua kehidupan kita, semua alam. Rabb. Rabb ni mentarbih, mengurus, memerintah segala urusan kehidupan kita. Semua kena ikut tadbir Allah Ta'ala, urusan Allah Ta'ala. Dan Tuhan tunjuk bagaimana makhluk-makhluk yang lain taat pada Allah Ta'ala. Walahu aslama man fis samawati wal ardh taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Dan kepadanya, kepada Tuhan Islam, semua makhluk yang ada di langit, mereka dipanggil balik oleh Tuhan. Makhluk yang ada di bumi semuanya Islam. Ikan yang duduk dalam laut, kawasan air masin, dia serah diri duduk di kawasan air masin. Dia tak pergi ke sungai air tawar. Kalau pergi sungai air tawar, mampu dia. Ini Islam, serah diri pada ketetapan Tuhan. Ikan air tawar duduk dalam sungai air tawar, tak pergi ke air masin, kerana Tuhan kata duduk kawasan air tawar. Pergi kawasan air masin, mampu dia. Pohon kayu yang hidup tepi laut, tepi patah, pohon pandan dan sebagainya, hidup tepi laut. Hidup tepi laut, tak boleh tanam dalam paya. Kalau dia tanam tempat yang jauh, tak boleh hidup. Ada pohon kayu duduk dalam kawasan paya, pohon padi kena duduk kawasan ada air, duduk kawasan darat tak boleh. Ada binatang hidup di darat, tak boleh hidup dalam kawasan air. Ada boleh dalam air pun boleh, atas darat pun boleh, binatang tak boleh makan. Ada macam-macam Tuhan buat. Washabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan awan yang diperintah antara langit dan bumi. Awan yang menurunkan hujan pada kita. Tuhan turunkan hujan. Negeri mana turun hujan, negeri mana hujan tu jadi rezeki, menyuburkan tanah. Negeri mana hujan tu jadi bala, banjir besar, Tuhan nak hukum jadi banjir besar. Awan yang duduk antara langit dan bumi, dalam awan ni mengandungi air nak kata berapa ribu kapal. Banyaknya air di atas awan itu. Kita nampak putih, nampak hitam awan tu. Sebesar negeri, sebesar kampung, air banyaknya, tak jatuh, terapung antara langit dan bumi dengan perintah Allah Ta'ala. Ini Islam, serah diri pada Allah Ta'ala. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat ni tak derhaka pada Allah Ta'ala, buat apa saja Tuhan suruh. Itu makhluk malaikat. Tiba-tiba manusia ni main-main. Tuhan uji manusia, coba manusia. Tuhan letakkan nafsu pada diri manusia, ikut perintah Tuhan ke tak? Ada orang ikut perintah Tuhan, ada orang ikut nafsu. Ikut nafsu. Jadi bulan malaikat dia tak ada nafsu, binatang pula tak ada akal, kayu batu tak boleh gerak. Manusia ni boleh gerak, ada akal, ada nafsu, ada diri, ada pada diri manusia, tak ada pada makhluk yang lain. Dengan sebab itu manusia ni Tuhan uji. Manusia yang taat pada Allah Ta'ala mengatasi malaikat di langit. Lebih dari malaikat. Manusia yang taat pada Allah Ta'ala mengatasi malaikat di langit. Manusia yang tak erti bahasa lebih hina pada binatang. Begitu dia. Manusia yang sangat taat pada Allah Ta'ala, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, mengatasi malaikat di langit. Disebut dalam hadis Nabi Musa alaihi salam, saya sebut dalam mengajar. Malakul maut, malaikat jadi mati nak cabut nyawa Nabi Musa. Mari-mari nak cabut lalu, nya lepas dia Nabi Musa. Boleh lepas malaikat, kita nak lepas malaikat. Kita tak boleh. Nabi Musa ni mengatasi malaikat. Nabi Muhammad mengatasi malaikat. Nabi boleh mengawal nafsu dia. Ada nafsu Nabi ni, boleh kawal diri. Dan sebab itu dia lantik jadi Nabi, jadi Rasul, jadi tolong kepada manusia yang lain. Bila malakul maut nak ambil nyawa Nabi Musa, dia lepas kena atas mata.
cocok. Malaikat maut naik menghadap Tuhan. Ya Tuhanku, aku nak ambil hamba Musa dia lapang aku mata. Lalu Tuhan sembuhkan mata malaikat maut dalam sekedip mata. Kata Tuhan, mu pergi, jangan suruh dia letak tangan atas belakang lembu. Belakang lembu datang, letak tangan atas belakang lembu, beritahu umur dia sekadar macam bulu ada bawah tangan tu aja. Sikit je Tuhan beri hidup atas dunia ni, beritahu ke dia. Lalu dia pun malaikat maut suruh dia letak tangan dan beritahu nak ambil nyawa dia. Lalu dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku berhampiran dengan negeri Palestin. Jangan hampir negeri Palestin. Kerana puncanya Nabi Musa membawa Bani Israel setelah diselamatkan oleh Allah dengan mukjizat, setelah mereka dizalimi oleh Fir'aun menzalimi kaum Bani Israel. Nabi Musa selamatkan mereka dengan mukjizat. Katak tukar di laut jadi lorong di laut. Mereka menyeberangi Laut Merah melalui lorong-lorong mukjizat tongkat Nabi Musa SAW, pemberian Allah Ta'ala. Kemudian Bani Israel lepas, Fir'aun kejar sampai tengah laut takut balik, dibinasakan Fir'aun. Dalam sekelip mata Allah Ta'ala binasakan kerajaan yang besar. Kemudian Allah Ta'ala suruh Bani Israel masuk ke Palestin. Masuk ke Palestin supaya berhukum dengan kitab Allah, dengan Taurat. Macam kita Quran lah. Kita Quran. Mungkin masuk di Palestin, hukum dengan kitab Allah. Merintah negeri dengan kitab Allah Ta'ala, dengan Taurat. Taurat ni hukum-hukum dia banyak sama dengan Quran. Lepas tu orang Yahudi masuk Islam. Tapi degil Yahudi ni. Tetapi syaratnya nak masuk ke Palestin, kena berjihad, kena berperang. Palestin diperintah oleh kaum Jabbarin, satu kaum yang tubuh dia besar, yang gagah perkasa. Tuhan nak uji Bani Israel. Pergi masuk ke Palestin. Tadi Tuhan tolong dengan mukjizat. Sekarang Tuhan nak suruh berjihad, berperang lawan puak Jabbarin ni, berjihad, halau mereka dan perintah Palestin, taklukkan, kuasai Palestin ni. Lalu sebenarnya saya kata kami dah nak pergi. Kaum Jabbarin ni gagah sangat. Dah apa Tuhan tolong. Dua orang sahabat Nabi Musa, Quran cerita, Tuhan tolong kita boleh menang. Kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah tolongkan di Laut Merah tu. Fir'aun ditenggelamkan. Ni Tuhan tolong dah pula tak nak pergi. Apa kata dia? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, mugilah dengan Harun berperang. Kami tak mugi, kami nak duduk sini. Lalu Nabi Musa sangat sedih, berdoa pada Allah Ta'ala. Tak ada upaya nak tunjuk pada Bani Israel ni. Sangat menyakiti Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu Allah Ta'ala hukum Bani Israel sesat di padang Mesir selama 40 tahun. Pusing 40 tahun, tak temu jalan, 40 tahun sesat. Nabi Musa diwafatkan dekat dengan Palestin. Sampai ke Palestin, wafat. Kubur ada di situ dekat Palestin, di sepadan. Nabi Harun wafat dulu, sesat selama 40 tahun, sesat. Setelah 40 tahun, puak-puak yang penakut, yang pengecut tu mati. Naik generasi baru, puak-puak baru ni. Lalu dipimpin oleh Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ialah pemuda yang Tuhan lantik jadi Nabi selepas Nabi Musa. Yang ikut Nabi Musa menemui Nabi Khadir, itu Yusha' bin Nun. Yusha' ni memimpin Bani Israel supaya masuk ke Palestin berperang menghadapi kaum Jabbarin. Yusha' kata orang ikut aku ni mesti orang ikhlas. Kalau orang duduk tunggu kebun dia nak buah dah, duduk tengok ke kebun, tak dia ikut. Kalau orang yang dia pergi menatang duduk tengah buting nak tunggu beranak, tak dia ikut. Orang duduk tengah buat rumah, buat kemah tak siap lagi, duduk ingat ke rumah, tak dia ikut. Ingat ke bini nak beranak, nak tunggu, tak dia ikut. Yusha' kata
Mesti orang yang ikut aku ni orang yang betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala. Lalu ikut Yusha, mereka yang ikhlas berperang masuk ke Palestin. Mereka berjaya mengalahkan kaum Jabarin dan dikumpul harta rampasan. Dikumpul harta rampasan perang, dikumpul. Syariat Nabi zaman dulu tak boleh ambil harta rampasan perang. Syariat Nabi kita Muhammad SAW, harta rampasan perang boleh ambil, tapi dibahagikan oleh pihak pemerintah. Pemerintah bagi 5, 1/5 harta yang boleh halih. Yang boleh halih 1/5 kerajaan pegang, 4/5 bagi kepada tentera yang terlibat. Ini hukum Quran disebut dalam surah Al-Anfal. Dalam Quran sebut, semua ada dalam Quran. Tapi umat zaman dulu tak boleh. Dia kena kupur harta rampasan tu secapat. Lepas tu Tuhan turunkan api dari langit, bakar harta tu. Benda luar biasa lah. Bila dikumpul harta rampasan perang, tiba-tiba api yang turun tak nak makan, duk musing kawasan harta rampasan perang, berpusing. Yusha kata mesti ada orang yang khianat. Dalam puak-puak muk ni ada orang yang khianat. Lalu Yusha panggil ketua-ketua pasukan, bersalah dengan dia. Ketua pasukan yang anak buah dia khianat, lekat tangan. Tak dia lepas tangan. Bisa lekat. Cek tentera dia seorang-seorang. Tiba-tiba ada kalangan anggota pasukan dia ambil emas, harta rampasan besar kepala lembu. Emas besar kepala lembu ni berapa juta. Dia kupu sama-sama dia susuk, lalu bawa emas tu letak. Di tempat tu barulah api makan, bakar. Ini contoh umat zaman dulu. Kita umat Nabi Muhammad ni Tuhan tak cuba siapa begitu. Tuhan cuba ringan ke? Ringan je. Kerana kita umat Muhammad akhir zaman ni berjuang untuk seluruh dunia, bukan macam umat Nabi zaman dulu. Islam mesti disebar seluruh dunia. Antara sebar Islam seluruh dunia ialah kita orang Islam ni tunjuk contoh molek pada orang kafir. Tunjuk perangai molek pada orang kafir. Bila kita beramal dengan Islam, orang bukan Islam tengok perangai orang Islam ni molek, menyebabkan orang bukan Islam masuk Islam. Masuk Islam ramai-ramai. Pasal apa orang Melayu ramai masuk Islam? Nusantara 300 juta orang Islam di Nusantara ni. Malaysia, Indonesia, Selatan Thailand, Selatan Filipina, jumlah orang Melayu, kerumpun Melayu sama ada Jawa, Bugis itu Melayu belaka dah. 300 juta masuk Islam. Ramai. Pasal apa mudah masuk Islam? Kerana pendakwah-pendakwah yang mari di sini, dia mari menega tak tipu. Tolong orang susah, tolong orang miskin. Raja masuk Islam, rakyat habis masuk Islam. Orang Melayu masuk Islam. Dulu orang Melayu ni agama Hindu. Ada agama Buddha orang Melayu ni. Belum ada mari Islam, agama Hindu, agama Buddha. Bukan asal Islam, tidak. Pendakwah mari tengok, tunjuk perangai-perangai Islam. Dia negeri Asia Tengah, Jalan Sutera. Jalan Sutera ni ialah negeri Asia Tengah orang panggil. Iaitulah daripada Turki sampai ke Xinjiang, China. Itu kawasan Asia Tengah. Itu kawasan orang Islam sampai hari ni. Kenapa? Kerana orang Islam masuk. Mula-mula masuk dengan perang. Lepas tu pergi kat lain pula, tinggal tak berapa orang je. Meretah dengan baik, meretah dengan adil, tunjuk perangai Islam. Orang bukan Islam masuk Islam. Masuk Islam. Tengok adilnya orang Islam, baiknya orang Islam. Bukan sahaja harta-harta daripada negeri itu dibagi-bagi kepada rakyat, bagi pada orang yang susah, menyebabkan orang susah masuk Islam. Termasuklah orang buat salah. Kalau orang Islam sendiri buat salah, hukum. Bukan orang bukan Islam buat salah je hukum. Orang kita buat salah ada hukum. Orang lain buat salah, hukum. Orang lain tak salah hukum juga. Tak boleh. Tuhan kata
Wajibanakum anta ala an ta'dilu i'dilu ala qul wajibanakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa. Jangan dengan sebab kamu marah pada suatu kaum, marah pada satu puak, kamu dah adil. Tuhan kata, walaupun marah pada satu puak mesti adil, tak boleh, mesti adil. Walaupun pada orang yang bukan orang kita, mesti adil. Orang bukan Islam tengok Islam ni adil. Zaman Sayyidina Umar berlaku Gubernur Mesir Ammar bin As. Anak Gubernur Mesir berlomba kuda di Mesir. Dalam perlombaan tu seorang Kristian Ortodok, Kristian Qibti menang. Anak Ammar bin As kalah. Bila kalah dia nak marah, dia lepas pemuda Qibti tu. Mu tak kenal aku ni anak gubernur. Pasal apa muka buat menang? Biar aku menang lah. Ni. Lalu pemuda Qibti pergi dengan ayah dia pergi ke Madinah. Jumpa Sayyidina Umar. Cerita apa yang berlaku. Saya menang lomba kuda. Lepas tu anak gubernur kalah, dia lepas saya. Sebab dia anak gubernur. Sayyidina Umar tulis surat kepada Gubernur Mesir, bawa anakmu sekali. Bawa anakmu sekali, bawa ke Madinah. Mari, ni anak dia. Anak dia. Sayyidina Umar kata lepas. Bayar qisas. Qisasnya lepas balas. Lepas ni. Anak anak gubernur ni. Lepas dia lepas ayah dia pula. Ada boleh ayah dia dakwa saya. Ayah dia dakwa dia je. Ini adilnya Islam. Adanya Islam. Bila orang Islam masuk ke Syria, dulu di bawah kerajaan Rom Byzantine, Hercules, raja Rom Byzantine, berundur lagi, berundur ke Turki. Lalu dia panggil orang-orang yang berundur itu, tanya orang Islam buat apa bila dia mereka. Lalu dia beritahu orang Islam ni adil. Kalau anak raja dia curi, dia kat tangan. Kalau anak raja dia curi dekat tangan. Jangan orang lain. Kalau macam tu tak ada harapan. Kita nak balik semula. Adanya Islam ni. Raja Parsi, bila negeri dia Allah, Islam masuk, tulis surat ke Raja Cina, minta tolong Raja Cina atau tentera bantuan. Raja Cina tanya orang Islam dia buat apa, dia beritahu, adil baik orang Islam ni. Adil baik, jujur, bagus orang Islam ni. Ini baiknya orang Islam ni. Kalau macam tu Raja Cina saja kata kami tak ada lawan. Lalu Cina berdamai dengan Islam. Dengan sebab itu Islam masuk ke negeri Cina sejak zaman sahabat. Saya pernah melawat Cina. Saya melawat di Cina, di Beijing. Ada sebuah masjid. Masjid itu dibina zaman Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Osman sudah ada masjid itu. Dan ada sejarah mengatakan zaman Nabi dah ada orang masuk Islam di Cina. Dah sampai Islam di situ. Sebab begitu. Masa itu orang Melayu dah Islam lagi. Rupanya Cina masuk Islam dulu daripada kita. Kita dah kata Cina mak Allah, Cina mak Allah. Kita mak Allah rupanya. Ini sejarahnya begitu. Ini kehebatan Islam. Apa yang berlaku pada hari ini sangat sedih, menyedihkan kita. Orang Islam dah ikut peraturan Islam, tak ikut ajaran Islam, tak ikut suruhan Islam. Mereka hanya bercelaru, mereka hanya tak ikut peraturan-peraturan Islam. Banyak orang susah, orang senang, banyak leka dan sebagainya, tak bersyukur, tak bersabar. Hak bunuh diri pun ada kerana tak sabar. Sabar bunuh diri pun ada. Bunuh diri dia masuk neraka selama-lama. Tak sabar. Susah dah lalu bunuh diri. Tak boleh, orang Islam tak boleh. Tak boleh bunuh diri, haram bunuh diri. Jadi kufur bunuh diri orang Islam. Kalau susah tak boleh, kena sabar. Hak senang dia juga bunuh diri. Tak boleh nak puas hawa nafsu. Kita baca dalam berita, bintang-bintang filem yang rupa dia cantik, lawa bekah ratu cantik, duit banyak, puas hawa nafsu, ikut nok aroknya, berzinanya, buat apa? Bunuh diri. Kerana makanan roh dia tak ada, makanan jasad ada, tak cukup, bunuh diri. Ini sempurna. Kalau kita nak melek, kita ikut Islam.
bulan puasa ni mengajar kita ikut Islam. Apa yang kita buat ni sikit saja. Orang yang menyumbang kena ikhlas. Orang yang terima kena redha, terima. Kalau sikit terima juga. Tak cukup ni orang beri ni, ambil. Ambil. Awak ambil walaupun sikit, tak cukup nak belanja berapa hari pun kita ambil. Orang beri pula ikhlas. Nabi sebut dalam satu hadis, ada seorang kaya, dia nak tolong orang. Di mana sedekah orang tak nampak ni boleh pahala besar. Dia pun tengok-tengok orang tak ada, dia beri. Tiba-tiba beri ke orang kaya dah. Orang kaya dah, dia tak tahu kawan tu kaya dah. Dia beri. Lalu orang pun, orang tengok dia, jadi apa dia tu tolong orang kaya dah. Sedih dia. Allah silap ya Tuhanku. Aku tolong orang kaya dah. Tak ada makna apa-apa. Ikhlas aku tolong ni. Malah lain pula. Kita orang tak ada, beri orang curi. Beri pitih ke orang curi. Orang kenal dia ni curi. Tolong apa? Bapak curi ni. Orang pun cakap, ish, apa dia ni beri ke orang curi, orang jahat. Dia pun sedih. Silap aku beri ke orang curi. Tak apa, malah lain pula. Beri ke orang puan lacur, orang puan jahat. Beri ke orang puan jahat, tak ada guna sedekah. Tiba-tiba berkat harta dia tadi, orang kaya jadi insaf. Orang kaya tu kata, aku kaya tak tolong orang. Lalu orang kaya tu jadi penyumbang, jadi tolong orang, berubah. Orang curi berhenti curi dengan berkat harta dia. Pelacur bertaubat pada Allah Ta'ala, jadi orang yang baik dengan berkat harta dia. Ini berlaku. Jadi sumbangan kita ni kena ikhlas. Orang bagaimana kita beri dah, dia buat beli dadah tak tahu, itu dosa dia lah. Dia buat punda tak tahu, itu dosa dia lah. Beri, orang minta tolong beri. Tolong orang. Yang senang pula kalau orang beri sikit pun terima. Nabi kata, la tahramna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Seorang jarang perempuan jangan menghina jarang perempuan yang lain yang beri hadiah ke dia walaupun sedikit daging yang lekat pada tulang kaki kambing. Di mana orang tu dia buat sup je rumah dia, sup tulang kambing, nak beli daging piti tak ada, beri kejaran. Daging lekat sikit je, keruah dia banyak, beri kejaran. Nabi kata jangan hina orang beri hadiah pada kita, ambil walaupun yang beri hadiah tu sikit je daging, kuah banyak, jangan kata apa, terima hadiah orang tu. Ini Nabi ajar kita. Alhamdulillah, hari ini kita berhimpun bulan Ramadan pula, bulan berkati oleh Allah. Orang yang beri semangat dapat pahala, yang terima semangat pun dapat pahala, dapat berkat bulan Ramadan. Jadi cukup sekadar itu ucapan saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.